الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين syahdan arti ta'alu ilmu itu yaitu inkisyaf bagi sekalian maklum dan arti ta'alu kalam itu mengkhabarkan barang maklumnya dan ilmu itu tiada ta'alu ia melainkan ta'alu tanjizi atas qaul ulama yang rajih dan kalam itu ada kadanya ta'alu tanjizi halnya ittifaq antara jumhur ulama dan ada kalanya ta'aluk saluhi atas qaul yang rajih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif syahdan lanjutan daripada itu arti ta'aluk ilmu itu sifat ilmu artinya mengetahui. Kemudian mengetahui itu ada ta'aluknya pula. Itu lanjutan daripada ilmu. Setelah kita tahu bahawa sifat ilmu itu berta'aluk kepada yang wajib, mustahil dan juga harus. Sesuatu yang wajib seperti zat dan sifat Allah. Maknanya yang tahu akan hakikat sifat dan hakikat zat Allah itu adalah Allah Ta'ala dengan sifat ilmunya. Kemudian perkara harus, yakni seperti mana segala makhluk ini. Maka segala makhluk ini itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada ianya sudah ada, sedang ada atau akan diadakan. Itu dipanggil mungkin. Nah, mungkin yang dulu mungkin maknanya ada, kemudian mungkin yang sekarang yang ada sekarang dan mungkin yang akan ada pada masa yang akan datang. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang mustahil, Allah mengetahui bahawasanya yang mustahil itu tidak ada sama sekali. Sama ada dia itu asalnya harus atau dia memang mustahil. Contoh seperti yang harus, contohnya anak bagi seorang yang tidak ada anak. Adanya anak itu adalah perkara harus. Tetapi apabila Allah menentukan, mengetahui bahawasanya si fulan itu takkan ada anak, maka adanya anak bagi si fulan itu adalah perkara mustahil. Mustahil yang aridhi, maknanya yang dirinya itu bukannya mustahil, tetapi setelah Allah mengetahui
Maknanya setelah kita tengok pada sifat ilmunya, Allah sudah tahu bahawa si fulan ini tidak ada anak, maka adanya anak itu adalah perkara mustahil. Allah tahu. Atau yang memang dirinya mustahil, seperti anak Allah Ta'ala. Allah mengetahui bahawa anak bagi Allah itu adalah mustahil dan tidak akan wujud sama sekali. Baik. Kemudian syahdan, dah kita tahu sifat ilmu tadi. Syahdan arti ta'alu ilmu itu, yaitu inkishaf. Inkishaf artinya terbuka bagi sekalian maklum, bagi setiap perkara yang diketahui oleh Allah dengan sifat ilmunya. Maknanya tidak ada satu pun yang tersembunyi. Baik. Berburak, tuan-tuan, berburak tu perlahan sikit sampai ke depan ni. Atau berbuat di luar aja. Kemudian dan arti ta'alluq. Dan arti ta'alluq kalam itu mengkhabarkan barang maklumnya. Maknanya ta'alluq kalam, yakni sifat kalam Allah Ta'ala, mengkhabarkan barang maklumnya, yakni apa yang dimaklum oleh Allah Ta'ala daripada yang wajib, daripada yang mustahil, dan juga harus, itu dikhabarkan dengan sifat kalam. Baik. Itu dia kata, dan arti ta'alluq kalam itu mengkhabarkan barang maklumnya yang di dalam ilmu Allah Ta'ala, dikhabarkan dengan kalam. Sebab itu dikatakan kalam itu ta'alluqnya ta'alluq dilalah ataupun dalalah, menunjukkan. Baik. Dan ilmu itu tiada ta'alluq ia, yakni sifat ilmu tadi tidak berta'alluq, melainkan ta'alluq tanjizi. Tanjizi artinya tanjizi qadim, atas qaul ulama yang rajih. Maknanya menurut pandangan yang kuatnya, ilmu Allah itu berta'alluq dengan ta'alluq tanjizi qadim. Allah mengetahui sebelum sesuatu itu ada di atas dunia ini. Allah dah tahu dah. Bukan ketika jadi baru Allah Ta'ala tahu. Tak jadi begitu. Baik. Seperti seseorang pada saat yang akan datang sudah Allah ketahui secara terperinci, secara tafsil. Lagi sesaat, 2 saat, 3 saat yang akan datang, semua sudah dimaklumi oleh Allah Ta'ala. Itu dikatakan tanjizi qadim. Artinya sebelum terjadinya tanjizi hadis. Apa makna tanjizi hadis? Tanjizi hadis itu terjadi secara realitinya. Pada saat katakan pada jam 8.30 katakan kelas kita tamat, atau 8.40 kelas kita tamat. Dah tamat ke belum? Belum. Tetapi Allah sudah mengetahuinya. Maknanya sesuatu yang bakal terjadi. Dia panggil tanjizi qadim. Termasuk sifat dan zat Allah Ta'ala itu. Itu dikata tanjizi qadim juga. Allah Ta'ala mengetahuinya dengan ta'alluq tanjizi qadim. Sesuatu itu kalau nisbah makhluk, sebelum ada lagi sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan demikian hakikat zat dan sifat Allah Ta'ala itu sudah sedia diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu dikatakan tanjizi qadim. Baik. Atas qaul, maknanya menurut pendapat ulama, yakni ulama usuluddin, yang rajih, yang kuatnya. Baik. Dan kalam itu ada kalanya ta'alluq tanjizi
halnya ittifaq, yakni ta'alluq tanjizi itu ittifaq, sepakat antara jumhur ulama. Maknanya majoriti ulama mereka itu sepakat mengatakan bahawasanya kalam Allah itu berta'alluq dengan ta'alluq tanjizi. Jenis ta'alluqnya dikatakan ta'alluq dalalah, menunjukkan kepada sesuatu yang wajib, yang mustahil dan juga harus dengan kalam Allah Ta'ala. Baik. Maka kalam itu yang kita baca tadi, yang kita baca dengan Al-Quran, itu juga kalam Allah. Tapi kalam yang mana? Itu dipanggil kalam lafzi. Yang kita bicarakan ini kalam nafsi, iaitu kalam yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang qadim lagi azali. Kalau kalam yang tidak qadim, kalam yang mana? Kalam yang ada pada Al-Quran yang tertulis. Kenapa kita kata tidak qadim? Kerana ada tulisannya. Tetapi maksud yang ditunjuk oleh Al-Quran yang hadis, yang baharu, yang ada tulisan, ada bahasanya itu mengisyaratkan kepada kalam qadim yang ada pada zat Allah Ta'ala. Ya, itu dikatakan sebagai kalam Allah. Walaupun kita boleh pecahkan kepada kategori-kategori yang lain. Ada dipanggil kalam lafzi, kalam nafsi, kalam nafsani. Ya. Ada macam-macam kalam lah. Tetapi yang kita bincangkan cukup dua kalam sahaja, kalam nafsi dengan kalam lafzi. Kalam nafsi itu tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada bahasa, tidak dahulu, tidak kemudian. Maka kalam yang seperti itu kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dia kalam nafsi. Kemudian kalam lafzi itu kalam yang tertulis, seperti Al-Quran yang tertulis, yang boleh dibaca, ada dahulu, ada kemudian, ada bahasanya, iaitu bahasa Arab. Allah tidak terkait dengan bahasa, tidak terkait dengan kata dulu kemudian, kerana itu adalah sebahagian daripada sifat-sifat makhluk. Allah bukannya makhluk. Baik. Oleh kerana itu, kalam yang nafsi ini ta'alluqnya di mana? Ta'alluqnya iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Ini adalah sepakat para ulama. Dan ada kalanya ta'alluq saluhi, ada kalanya kalam itu ta'alluqnya ta'alluq saluhi. Dia kata salahi. Sama lah tu, saluhi. Saluhi artinya saluhi qadim, atas qaul yang rajih, menurut pendapat yang kuatnya, yang mengatakan bahawasanya walau sepakatlah mereka itu kebanyakan daripada ulama sepakat, tetapi pendapat yang kuatnya adalah ta'alluq kalam itu pada ta'alluq saluhi qadim. Kenapa? Karena jenis-jenis kalam ini, walaupun dia menyebutkan tentang yang wajib, yang mustahil dan juga harus, jenis-jenis kalam itu ada kalam yang dikatakan sebagai perintah, kalam Allah Ta'ala. Seperti wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Bila Allah menyebutkan demikian, tidak ada permulaannya. Dia kalam yang qadim, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Akan tetapi wa aqimus salah itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada makhluk. Sejak bila ditujukan kepada makhluk? Adakah ketika ada makhluk baru Allah berkata-kata? Tidak. Sebab itu dikatakan saluhi qadim. Dia tidak berpermulaan. Walaupun makhluk tidak ada sekalipun yang nak menunaikan salat, tetapi perintah itu sudah ditujukan kepada makhluk tersebut, sekalipun mahkum alaih dipanggil. Yakni si mukallaf itu belum lagi diciptakan oleh Allah Ta'ala, tetapi kewajiban itu sudah ada. Jadi bilakah masanya makhluk itu mesti melaksanakan sembahyang? Setelah dia diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Berbanding dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahawasanya suruhan itu terjadi apabila ada dia punya mahkum alaih, iaitu si mukallaf telah diciptakan Tuhan. Sebab itu di sini dia kata faedah dilangsungkan daripada masalah kalam tadi,
bermula ta'alluq kalam, yakni kalam di dalam azali itu sebelum ada makhluk. Sebelum ada makhluk tak ada lagi, tidak ada sipulan. Sipulan pun tak ada, seorang pun tak ada. Sekarang ini bagaimana keadaannya? Adakah dita'alluq oleh kalam yang azali? Dia kata maka bermula ta'alluq kalam di dalam azali sebelum ada makhluk, terbagi dengan amar dan nahi. Amar dan nahi dan khabar, 3. Amar perintah, nahi larang, khabar sekadar menyebutkan. Seperti Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Contoh, tidak ada menimpamu di langit dan di bumi, di kamu ke, di bumi yang kamu tinggal ke, melainkan fi kitabin, telah pun tertulis di lauh mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum takdir itu kami lepaskan di langit dan juga pada diri kamu, di bumi, di langit dan diri kamu. Itu perintah ke bukan? Itu adalah khabar, satu pengkhabaran daripada Allah. Allah itu Allahu la ilaha illahu, tidak, Allah itu tidak ada Tuhan melainkan Dia. Itu perintah ke bukan? Itu adalah satu khabar. Maka oleh kerana itu ada juga berbentuk wa aqimus salah, hendaklah kamu melaksanakan sembahyang. Itu perintah. Ada tak larangan? Ada. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Kalaulah kita katakan perintah itu sudah ada sejak azali, sejak di alam kita tak ada lagi, tidak ada alam yang kita tinggal ini, tak ada, alam roh pun tak ada lagi. Yang ada pada ketika itu cuma zat dan sifat Allah Ta'ala. Jadi yang lain daripada itu, seperti mana kita, roh kita tak ada lagi, termasuk Nur Muhammad pun tak ada, apa pun tak ada. Sedangkan perintahnya sudah ada, kerana kalam Allah tidak dahulu, tidak kemudian. Maknanya ada makhluk baru keluar kalam Allah Ta'ala, wa aqimus salah, tidak, sejak azali lagi. Dan bentuk kalam itu ada perintah, dan tidak ada permulaan bagi perintah Allah Ta'ala. Baik, jadi macam mana cerita dia? Dia kata ta'alluq kalam yang azali itu terbagi dengan amar dan nahi dan juga khabar, atas kata jumhur ulama ahli Islam radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum artinya mudah-mudahan Allah meridai mereka. Baik, maknanya telah wujudnya perintah, telah wujudnya larangan, telah wujudnya khabar. Cuma makhluk belum ada lagi, tetapi kalamnya tidak ada dahulu, tidak kemudian. Kalamnya qadim lagi azali. Baik, ini menurut dia kata jumhur, majority ulama ahlul Islam radhiyallahu anhum. Halnya kenyataan ini khilaf, yaitu bertentangan atas orang Mu'tazilah, yaitu pendukung fahaman Mu'tazilah, yang mereka ini menggunakan hujah akal melebihi daripada kaedah syarak, berbanding dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Ini Mu'tazilah. Kalau berlawanan dengan akal, maka mereka meninggalkan Al-Quran itu dan mengambil akal. Ini Mu'tazilah, ya. Berbanding kita tidak meninggalkan Al-Quran tersebut. Kita akan mengambil, ya, terutamanya bila lafaznya berbentuk ayat yang muhkam. Karena ayat ini ada dua kan, ayat yang muhkam, ayat yang mutasyabih. Ayat muhkam itu dia punya maknanya jelas, ya, tidak perlu ditakwilkan, tidak ada sebarang kesamaran, itu dia kata muhkam. Mutasyabih itu ayat mengandungi tasabuh, yaitu kesamaran, sehingga kalau diterjemahkan akan menyebabkan menjadi tajsim, menjisimkan Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu ulama kita mentakwilkan. Itu pun bukan sewenang-wenang kita nak mentakwilkan, melainkan dengan takwilan
yang telah dilalui oleh para ulama. Betul, ulama mengatakan wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Setiap nas yang mana membawa kepada kesamaran, awhamat tashbiha, membawa kepada kesamaran ada sifat makhluk, tashbih, penyamarupaan dengan sifat-sifat makhluk, awilhu, maka takwil olehmu akan nas tersebut. Makna takwilan itu bukan kamu yang takwil, tetapi takwilan para ulama. Kerana bila kamu mentakwil, kemungkinan takwilanmu menjadi salah. Dan kita pula, bila kita mengikut ulama, maka ulama ini telah sepakat dengan semua ulama. Ulama yang kita katakan sebagai ahli sunnah wal jamaah yang menggunakan konsep takwil. Akan tetapi ayat yang mutasyabihat ini tidaklah menjadi sebagai tunjang dalam masalah akidah. Tapi ayat yang muhkam itu menjadi tunjang dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh kerana itu ada ayat yang kita kata muhkam, seperti mana Allah menyebutkan wujuhun yawma idzin nadhirah, iaitu pada hari tersebut muka manusia akan berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya melihat mereka itu. Maka masalah melihat Tuhan ini bagi ahli sunnah itu harus, karena dalilnya ada. Akan tetapi Mu'tazilah mengatakan mustahil melihat Allah Ta'ala di akhirat besok. Kenapa? Karena mata manusia tidak boleh melihat sesuatu melainkan kerana ada cahaya. Kalau gelap tak boleh. Maka mustahil Allah Ta'ala itu berhubung dengan cahaya. Dan mata kita tidak boleh melihat kalau tidak ada warnanya. Maka Allah Ta'ala bukannya warna. Dan tidak boleh melihat kalau tidak ada bentuknya. Allah bukannya berbentuk. Oleh karena itu mustahil melihat Allah. Maka makna melihat Allah itu dikatakan melihat nikmat Allah. Ini kata Mu'tazilah. Maka oleh karena itu ulama ahli sunnah mengatakan kaedah yang seperti ini adalah kaedah yang mendahulukan akal mengenepikan nas yang sarih, nas yang jelas, yang maksudnya tidak perlu ditakwil-takwilkan. Baik. Maka oleh kerana itu berlaku lagi khilaf di kalangan ulama ahli sunnah, terutamanya Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, iaitu fahaman yang mendahulukan akal ini di dalam perkataan ini, masalah kalam. Masalah kalam tersebut, suruh, perintah dan larang, adakah berlaku ketika mana sebelum ada makhluk atau selepas ada makhluk? Baik. Sebab dia kata kalau makhluk tak ada, maka macam mana perintah tu ada? Dah. Jadi macam mana? Sebab itu dia kata kita bahawasanya perintah itu telah pun ada, wajib itu telah pun terjadi. Tetapi bila mana kita lahir, baru kita ditaklifkan dengan sembahyang, puasa dan sebagainya. Baik. Namun begitu, kita kata Mu'tazilah ini, ya, fahaman mendahulukan akal. Kalau kita debat dengan dia pun belum tentu kita boleh menang, kerana mereka juga hebat, ya. Baik. Khilaf atas orang Mu'tazilah di dalam perkataan ini. Sebab tu kalau kita tengok tafsir ulama Mu'tazilah tu bukan calang-calang juga, ya. Banyak juga menjadi rujukan, terutamanya Al-Imam Zamakhsyari, Al-Kasyaf nama tafsir dia, ya. Kalau kita tengok tafsiran dia, bagaimana dia menggali masalah nahwu balaghah di dalam Al-Quran. Memang dia ahli bahasa sungguh. Dia punya mazhab dalam akidah Mu'tazilah, tapi dalam mazhab fiqh adalah Syafi'i. Maknanya bermazhab fiqh dengan mazhab Syafi'i, tetapi berfahaman akidahnya Mu'tazilah. Baik. Kemudian telah masyhur antara ulama ahlul Islam dan ulama Mu'tazilah, maka engkau fikirlah perkataan ini,
ya, ini khilaf dah jadi lama dah. Baik. Sama' basar itu ta'alluq ia kepada sekalian maujud, qadim keadaannya atau baharu. Baik. Sama' mendengar, basar melihat. Sama' dan basar itu ta'alluq ia, sama' basar kepada sekalian maujud, makna kepada setiap yang ada. Itu dita'alluq oleh sama', dita'alluq oleh basar. Baik. Yang ada itu terbahagi dua. Qadim keadaannya atau baharu. Makna setiap yang ada itu ada kalanya qadim. Apa? Siapa dia? Itu zat dan sifat Allah. Itu qadim. Ada kalanya baharu seperti mana zat dan sifat makhluk. Jadi Allah melihat dan mendengar dirinya dan sifat ma'aninya. Dan Allah mendengar dan melihat makhluknya, sama ada sifatnya yang dapat dilihat ataupun yang dapat didengar, atau diri makhluk tersebut, bukan sekadar sifat. Baik, contoh yang kita buat dulu seperti mana tiang. Tiang itu didengar oleh Allah Ta'ala dan dilihat oleh Allah. Kita cuma melihat tiang, tidak mendengar tiang. Kalau ada orang dengar tiang tu hebatlah, kan? Tiang pun dia dengar. Baik. Masjid, lihat, dengar tak? Yang dengar adalah suara azan. Allah mendengar suara azan dan melihat suara azan tersebut. Itu kelebihan. Itu kata-kata sifat sama' dan basar Allah Ta'ala. Baik. Dan hayat itu, sifat hayat itu tiada ta'alluq ia sifat hayat kepada barang sesuatu pun seperti kata musannif. Tetapi sifat hayat tidak berta'alluq sebagaimana sifat ma'ani yang lain. Maknanya kudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam ada ta'alluq, sifat hayat tidak berta'alluq. Maknanya 6 sifat berta'alluq, 1 tidak berta'alluq daripada 7 sifat ma'ani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mawjudin anita lis-sam'i bih kadzal basar idrakuhu in qila bih wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat thumma al-hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Baik. Wa kullu mawjudin anita, dia kata, dan setiap yang mawjud itu gantungkan olehmu. Maknanya gantungkan olehmu akan setiap yang mawjud itu. Gantung bagi siapa? Lisam'i bih, bagi sifat sama dengannya, dengan kullu mawjud. Kadzal basar, seperti mana engkau gantungkan sama itu kepada semua yang mawjud, demikian juga sifat basar. Idrakuhu, dan yang ketiga sifat idrak Allah Ta'ala. In qila bih, seandainya dikatakan dengannya idrak. Maknanya seandainya engkau berpendapat memasukkan dalam sifat ma'ani itu sifat idrak, maka engkau masukkanlah sekali bahawa idrak itu berta'alluq kepada setiap yang mawjud. Wa ghairu ilmin hadhihi, dan selain ilmu hadhihi yang 4 ini. Apa dia? Kalam, sama', basar, idrak. Kama sabat, sebagaimana barang yang telah pun sabit. Thumma, setelah itu al-hayatu, sifat hayat. Ma bisyai, tidak dengan sesuatu apapun ta'allaqat, yaitu berta'alluq sifat hayat. Baik. Tengok syarah dia. Yakni, maknanya maksudnya begini. Tiap-tiap yang mawjud itu. Yang mawjud ada 2 kita katakan tadi. Yang qadim dan juga yang hadis. Yang qadim zat dan sifat Allah Ta'ala. Yang hadis zat dan sifat segala makhluk. Baik. Maka tiap-tiap yang mawjud itu, sama ada yang qadim maupun yang hadis, sama ada yang qadim ataupun yang baharu. Arti baharu ada, dulu tak ada, makhluk lah. Baik. Maka engkau ta'alluqkan dia
bagi sifat sama dengan dia dengan tiap-tiap yang mawjud. Itu yang pertama. Kata pengarang ini Imam Laqani, maka keterangannya di bawah ini adalah yang pertamanya, sifat sama itu engkau ta'alluqkan. Maknanya engkau kena faham ta'alluq sifat sama itu kepada setiap yang mawjud, setiap yang ada, sama ada yang ada itu qadim atau yang ada itu tidak qadim. Asalkan dia ada, semuanya dita'alluq dengan sifat sama. Demikian lagi sifat basar. Maknanya sebagaimana engkau mengatakan ta'alluq sifat sama dengan setiap yang wujud, sama ada qadim ataupun yang tidak qadim, demikian juga basar begitu juga, sebagaimana ta'alluq sifat sama. Dan sifat idrak, sifat idrak makna sifat memperdapatkan sesuatu. Jikalau dikata dengan dia, makna jikalau dimasukkan idrak itu salah satu daripada sifat ma'ani yang jumlahnya menjadi 9 termasuk takwin, maka sifat idrak ini adalah sifat yang diterima sebagai sifat yang qadim lagi azali oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan bagi Imam Asy'ari atau pengikut Asy'ariyah, mereka mengatakan bahawasanya sifat idrak itu adalah baharu, bukannya qadim. Baik. Dan dia diletakkan di bawah ta'alluq sifat ilmu. Kata Maturidi tidak, kerana ilmu itu mengetahui, memperdapatkan sesuatu yang diketahui itu sifat idrak. Baik. Contoh seperti dia tahu itu kesat, rasa kesat itu diperoleh dengan idrak. Kesat yang ada pada kapet, dia tahu itu kesat, dan memperdapatkan kesat itu adalah dengan sifat idrak. Begitu juga takwin. Bagi Asy'ariyah, takwin itu diletakkan di bawah sifat qudrat. Contoh dia kata seperti masak makanan, api itu sifat qudrat. Kemudian bara api yang api dah habis ni, dilerai-leraikan api, tinggal bara ni, bara itu sifat takwin yang menentukan jadi masak tak masaknya nasi yang dibakar dengan api pada permulaan. Baik, itu sebagai ketamsilan untuk faham. Maka dia kata di sini, dan sifat idrak jikalau, maknanya seandainya engkau memasukkan sifat idrak itu dengan dia itu, maknanya dimasukkan dalam sifat ma'ani yang berta'alluq. Baik. Dan yaitu maknanya memasukkan sifat idrak di dalam sifat ma'ani yang 7 tambah idrak menjadi 8, qaul yang dhaif, pendapat yang lemah, pendapat yang tidak diunggulkan. Baik. Sekalipun tidak diunggulkan pendapat tersebut, ia adalah datangnya pendapat daripada Abu Mansur Al-Maturidi. Baik, ini dipanggil apa ni? Furu'ul aqaid. Cuma perkara khilaf dalam masalah akidah yang tidak menjadi kafir dalam kita nak mengklasifikasikan adakah idrak itu sifat yang qadim atau tidak qadim. Baik. Kemudian, dan yaitu sifat idrak kalau dimasukkan qaul yang dhaif, itu pendapat yang lemah. Dan lawannya ilmu, inilah dalilnya. Baik. Dan lawannya, lawan bagi sifat idrak. Baik. Ilmu inilah dalilnya. Baik. Kemudian idraku inqilabih wa ghairu ilmin. Baik.
Di sini dia kata dan lawannya ilmu, bukan lawannya. Dan kalau kita nak terjemahkan sini, dan selain ilmu. Ini dia kata di sini, karena ada dia kata diwahamkan bahawa bersuatu sifat idrak dengan sifat ilmu. Baik. Ia nak menolak, dia kata wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat, iaitu tidak bersekali sifat idrak dengan sifat ilmu. Walhal sifat idrak itu di bawah sifat ilmu. Dia kata dan lawannya ilmu. Baik, dia itu qaul dhaif, dan lawannya ilmu. Dan lain daripada ilmu. Inilah dalilnya, seperti barang yang iaitu ia di dalam nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' jumhur ulama Islam radhiyallahu anhum. Karena sabit Al-Quran mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Innahu huwas sami'ul basir. Sami' basir. Kemudian alim. Wa kallamallahu Musa taklima. Disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dengan hadis karena difaham daripada alim itu kan sifat musyabbahah, yaitu Allah itu sifatnya mengetahui pasti dengan ilmu. Takkan mengetahui tidak ada ilmu. Sebab itu kita sabitkan sifat ilmu. Dalilnya sifat ma'nawiyah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dengan tiap-tiap sesuatu alim. Dia mengetahui. Kalau mengetahui mesti ada tahu. Bahawa ada mengetahui. Maka oleh kerana itu dikatakan alim pasti ada sifat ilmunya. Maka di sini dikatakan bahawa ada dalilnya daripada Quran, ada dalilnya daripada hadis. Setelah itu ijma' jumhur ulama Islam radhiyallahu anhum, iaitu disepakati oleh jumhur ulama. Makna sebagian besar ulama yang berpegang dengan mengatakan sabitnya sifat yang ini yang kita sebutkan, sifat sama' basar kalam ilmu ini, disepakati pula oleh majoriti yang setuju tadi. Maka sifat hayat itu tiada kepada barang suatu ta'alluqnya. Maknanya sifat hayat pula tidak berta'alluq dengan satu apapun daripada makhluknya. Sama ada yang wajib, sama ada yang mustahil, sama ada yang harus, maka tidak dita'alluq oleh sifat hayat. Bahkan ulama mengatakan sifat hayat itu sebagai kita kata syarat untuk memastikan adanya sifat-sifat yang lain. Kalau tidak bersifat dengan hayat, bagaimana sifat ma'ani lain ada pada zat Allah Ta'ala. Seperti mana orang kalau dia hayat, maka adalah sifat-sifatnya. Bolehlah dia bergerak dan sebagainya. Kalau tak ada hayatnya, maka kakulah dia. Telinga tak mendengar, mata tak boleh melihat lagi, lidah tak boleh berkata apa-apa. Baik. Maknanya sifat hayat itu mengesahkan sahaja sifat ma'ani yang lain. Baik. Syahdan. Sama' basar itu ta'alu ia, yakni sama' basar kepada sekalian yang mawjud. Sama' basar tadi. Syahdan makna lanjutan daripada itu. Lanjutan daripada matan yang disebut oleh Imam Al-Laqani. Syahdan sama' basar itu ta'alu ia, yakni sama' basar kepada sekalian yang mawjud. Asalkan dia ada, dita'alu oleh sama' dan basar. Qadim keadaannya seperti zat dan sifat Allah, atau baharu halnya, hal mawjud itu seperti zat dan sifat makhluk. Tiada ia
yakni sama' dan basar tidak bertakluk. Tiada makna tidak bertakluk ia sama' dan basar kepada sekalian yang mustahil. Makna mustahil yang tidak akan wujud sama sekali. Dan sekalian mungkin yang ma'dum. Dan setiap benda yang dia boleh ada, boleh tak ada, tapi tak ada, maka tidak ditakluk oleh sama' dan basar, iaitu sesuatu yang belum ada lagi tetapi bakal diadakan. Ditakluk ke sama' dan basar, tidak ditakluk oleh sama' dan basar. Seperti zat si Zaid yang bakal diadakan pada tahun 2030. Dah sampai ke belum? Belum. Dia ada tak? Ada. Bila? 2030. Oleh itu dilihat tak oleh Allah Ta'ala. Tidak dilihat kerana mungkin sayujad, iaitu pada zat di dia, walau ruhnya telah ada sekalipun, kerana roh lebih tua daripada jasad. Maka roh dah ada, yang ada dia tu ditakluk oleh sama' dan basar Tuhan. Tubuhnya belum ada lagi, maka tidak ditakluk oleh sifat sama' dan basar. Dan adapun idrak itu, maka itu telah tersebut ia di dalam khilaf ulama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.